Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas seperti biasa, boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi hari ini live saya ni adalah kesinambungan daripada live semalam, ya, berhubung dengan dakwaan Hadi Awang, ya, dan Tuan Ibrahim daripada PAS, bahawasanya mereka telah dihubungi oleh pihak tertentu berkali-kali untuk meminta supaya PAS masuk kerajaan. Okey. Jadi anda kalau boleh belum tonton, ya, live semalam, sila lepas live ini scroll ke bawah dan tonton live tersebut. Baik, hari ini saya hendak ulas, ya, kenyataan terkini, ya, pendedahan terkini oleh seorang pemimpin PAS, ya, di mana beliau mendedahkan sebenarnya Kit Siang yang mengajak, ya, PAS bekerjasama dalam kerajaan, ya, Kit Siang, Lim Kit Siang yang mengajak PAS bekerjasama dengan kerajaan. Sebenarnya benda ni tidak mengejutkan, malah Lim Kit Siang dikatakan telah pun membuat satu kenyataan lebih kurang pada 15 Mei ataupun 14 Mei, ya, di mana di dalam kenyataan itu juga beliau memberi bayangan, ya, untuk kerjasama ataupun ketersediaan, ya, untuk mempertimbangkan kemungkinan kerjasama dengan PAS. Jadi pertama sekali, ini sebenarnya memberi bayangan jelas bahawasanya DAP ni dia tidak yakin dengan Zahid dan UMNO atau kemampuan Zahid dan UMNO untuk membawa penyokong tambahan Melayu, ya, kepada PH, ya. DAP sudah mengambil satu langkah yang cukup bahaya, iaitu berpelukan dan bercium dengan kleptokrat UMNO, ya. Sejak 2 dekad lebih, Anwar, DAP, Kit Siang, semua mereka warnakan UMNO sebagai parti musuh, parti yang banyaknya terlibat dengan rasuah, penyelewengan dan sebagainya, yang perlu ditentang untuk membawa perubahan kepada negara ni. Kalau Anwar 2 dekad lebih, kalau Kit Siang dengan DAP ni berdekad, mereka dah laung-laungkan perjuangan ini. UMNO ni, musuh UMNO ni tak bagus. Setiap Perdana Menteri yang ada di Malaysia sejak Tengku Abdul Rahman, khususnya sejak Tun Hussein On, ya, Kit Siang ada sahaja masalah, dia tak betul, ini ada skandal ini, lepas itu masuk Mahathir ada skandal itu, Razak ada skandal ini, Abdullah Badawi ada skandal ini, ya, lepas itu Najib ada skandal ini dan sebagainya. Asyik-asyik Kit Siang ada masalah, DAP ada masalah dengan semua Perdana Menteri. Tapi bila Anwar masuk menjadi Perdana Menteri dan mengamalkan nepotisme terbuka, memang tidak ada Perdana Menteri yang pernah mengamalkan nepotisme seperti Anwar. Kit Siang tak ada apa-apa masalah, ya. Bila Anwar melantik seorang yang berdepan 47 pertuduhan jenayah rasuah dan salah guna kuasa dan sebagainya sebagai timbalan Perdana Menteri, Kit Siang tak ada apa-apa masalah, ya. Bila Anwar berjanji untuk membawa Zahid ke muka pengadilan, ya, sebab skandal LCS ada hitam putih, kemudian dia naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, Kit Siang tak ada masalah. Maknanya semua Perdana Menteri Kit Siang ada masalah. Tetapi bila Perdana Menteri ini yang paling buruk dalam sejarah, yang paling banyak tanda tanya, ya, Kit Siang tak ada masalah. Okey. So Kit Siang dulu ada masalah dengan UMNO berdekad lamanya. Anwar ada masalah dengan UMNO lebih 2 dekad. Orang Cina disuruh sokong DAP, sokong PKR sebab kita nak tumbangkan UMNO. Tapi akhirnya Kit Siang berpelukan dengan kleptokrat. Jadi dalam satu live kebelakangan ini, baru-baru ni, jadi anda boleh rujuk, ya, anda perlu rajin scroll ke bawah dan rujuk. Saya ada buat satu congakan ringkas
Walaupun congakan ini ringkas dan terlalu idealistik, tetapi ianya memberi gambaran bagaimana DAP boleh hilang kerusi-kerusi yang dikatakan kerusi Cina. Ya, so dalam live itu saya bincang panjang lebar, tapi di sini saya bincang secara ringkas. Katakan ada satu kerusi kubu kuat DAP atau PH lah. Ya, jadi untuk memudahkan perkiraan, katakan di situ ada 200 orang sahaja. Ya, kita nak mudahkan perkiraan lah. Okey. Jadi ada 100 Cina, ada 100 Melayu. Okey. Jadi berdasarkan sentimen terkini selepas PRU 15, di mana adalah segolongan Cina yang rasa tertipu dengan PH, dengan DAP ni sebab pergi peluk dengan kleptokrat. Naikkan Zahid, Anwar kencing semua janji. Harga minyak tak naik, tak turun lah, kata nak bantras kleptokrasi, dia amalkan kleptokrasi. Kata nak perang rasuah, Zahid dinaikkan pangkat dan sebagainya. Jadi katakan ada, memang ada Cina yang tidak puas hati. Ya, Melayu tak usah cerita. Melayu ni memang majoritinya, hampir kesemuanya berada di belah pembangkang. Ya, dan Melayu ni tertunggu-tunggu pilihan raya, dan mereka dijangka akan keluar beramai-ramai, bermakna akan ada tsunami Melayu Islam. Okey, sebab mereka tak puas hati dengan UMNO. Sejak berdekad lamanya DAP dicap sebagai musuh Melayu Islam, musuh ini, musuh itu. Jadi mereka ni musuh, ya, tidak boleh dirapati. Dalam sekelip mata, walaupun pemimpin-pemimpin DAP sama, tapi UMNO minta ahli-ahli dia untuk sayangi DAP, untuk peluk DAP, untuk cium DAP. Jadi orang Melayu mesti marah. Tambah pula Zahid berikrar, dia lafaz, demi Allah dia tidak akan bersama DAP dan Anwar, tapi akhirnya dengan tipu muslihat dialah yang bantu naikkan Anwar. Ya, dengan tipu muslihat lah. Jadi jelas bahawa dari awal lagi Zahid dengan Anwar dengan DAP semua ada percaturan untuk bersama dalam kerajaan. So katakan tempat ni, kawasan kubu kuat DAP PH, ada 200 penduduk, 100 Cina, 100 Melayu. Jadi kali ini bila berlaku pilihan raya, dianggarkan bukan semua Cina yang akan keluar mengundi. Sekurang-kurangnya 30% akan duduk rumah. Sebab apa duduk rumah? Sebab mereka tidak ingin mengundi pihak lain. Mereka tak maulah undi Perikatan Nasional. Dan kalau dulu mereka ada option, mereka boleh undi MCA lah, ni MCA pun duduk dalam kerajaan, jadi mereka tidak ada option. Jadi saya jangka sekurang-kurangnya 30% Cina tidak akan keluar mengundi atau boikot mengundi. Jadi yang keluar 70%. Jadi 70% Cina keluar mengundi dalam kawasan tu, bermakna daripada 100 orang, 70 orang lah keluar mengundi, 70 orang Cina. Sebaliknya Melayu ni kali ini dijangka majoriti akan keluar undi. Jadi katakan 90% keluar mengundi. Jadi kalau kawasan tu ada 100 Melayu, 90% keluar mengundi, bermakna 90 orang Melayu keluar mengundi lah. So Cina 70 keluar mengundi, Melayu 90 keluar mengundi. Ini dikira kerusi kubu kuat DAP, dan ini dikira kerusi Cina sebab 50% adalah orang Cina. So kerusi Cina lah. Okey. Ya, daripada 70 yang keluar mengundi, saya anggar 60 dia akan setia lah bersama DAP. 60 akan undi DAP. 10 tu mungkin undi rosak ke, ada juga yang undi tempat lain ke, ya. Jadi 60 akan undi DAP. Melayu pula, okey, daripada 90 yang keluar mengundi, saya jangka 80 akan undi Perikatan Nasional, ya. Sebab jangan lupa, ya, UMNO tidak akan bertanding di kerusi yang ditandingi DAP. Begitu juga DAP tidak akan bertanding di kerusi yang ditandingi UMNO. Andai kata UMNO bertanding sekalipun, saya kira daripada 90, 80 akan undi Perikatan, ya. Sebab memang UMNO ni memang dimaki. Majoriti orang Melayu memang tidak diterima majoriti orang Melayu. Tambah pula lepas PRU 15, UMNO telah Melayu Islam lihat sendiri bagaimana Zahid selepas bersumpah demi Allah tidak akan bekerjasama dengan DAP, dia bantu DAP naik, ya. Jadi orang Melayu meluat. Tapi
hakikatnya UMNO tidak akan bertanding. Jadi bertanding tak bertanding di kerusi kawasan di mana DAP bertanding tu tak akan bawa apa-apa perubahan. Saya jangka 80 daripada 90 akan undi perikatan. Okey. Jadi ini sudah menggambarkan di kawasan kubu kuat DAP sekalipun DAP boleh kalah. Walaupun contoh ini idealistik, tapi ia memberi gambaran kemungkinan, satu kemungkinan yang nyata. Itu pun saya ambil satu contoh di mana 50% orang Cina. Hakikatnya di tempat-tempat yang dikatakan kerusi Cina ni memang tak sampai pun 50% orang Cina. Kalau dah 40% orang Cina pun orang dah kata ini kerusi Cina. Kalau 38% pun kadang-kadang dah kata ini kerusi Cina. Jadi bila kita kata kerusi Cina, memang terlalu jarang ya. Ianya ada 50% atau lebih orang Cina. Jadi ini mengurangkan lagi kemungkinan DAP boleh pertahan kerusi di kawasan Cina tertentu. Sebab apa? DAP telah ambil satu risiko yang besar. Dia tahu untuk menguasai negara, kalau 100% orang Cina keluar dan India keluar sekalipun, dia tidak boleh bentuk kerajaan dengan sendiri. Dan ini terbukti pada PRU 15. Kalau PRU 15, PH menang 81 kerusi parlimen. Bukan 82 ya, itu penipuan. Satu tu adalah kerusi muda, tak terkira. Jadi 81 kerusi. 81 kerusi ini adalah pencapaian yang lebih buruk berbanding dengan PRU 13. Ya, PRU 14 tak usah ceritalah, sebab DAP berpura-pura berbaik dengan Tun Mahathir untuk dapatkan undi Melayu. Ya, itu tak usah kira lah. PRU ni 15, walaupun hampir semua Cina dengan India keluar mengundi DAP, tapi prestasi dia lebih buruk daripada PRU 13. Jadi ini menunjukkan bila semua Cina dengan Melayu, India ni keluar mengundi pun tak boleh menang kerajaan. Jadi dia perlu tambahan undi Melayu. Jadi DAP ambil satu risiko besar. Kalau dulu dia pelawa Mahathir, sekarang dia ambil satu parti terus, UMNO. Ya, parti yang dikatakan parti keramat Melayu ke apa kan, dia ambil masuk ke dalam gabungan kerajaan. Kononnya dilaung-laungkan, kononnya ini titah yang di Pertuan Agong. Itu satu penipuan yang dibuat untuk menghalalkan kerjasama yang terbentuk atas tipu muslihat Zahid ketika pelantikan Perdana Menteri. Ya, jadi Agong tidak pernah titahkan kerajaan perpaduan, tak sebut pun kerajaan perpaduan. Agong tidak pernah titahkan PH perlu kerjasama dengan BN, tak pernah. Okey, tapi penipuan ini dibuat untuk menghalalkan kerjasama ni, sebab DAP perlu bekerjasama dengan UMNO. Okey, mungkin 30% Cina meluat, dia tak keluar mengundi ke, dia boykot ke, tapi DAP harapkan supaya dia tahu UMNO pun akan hilang sokongan Melayu sekiranya UMNO kerjasama dengan DAP. Tapi katakan UMNO hilang 50% sokongan Melayu, masih berbaki 50%. Jadi secara totalnya, walaupun ada orang Cina akan boykot, tapi DAP akan mendapat peningkatan dalam sokongan orang Melayu yang mereka harapkan boleh atasi boykot orang Cina, dan ada pertambahan lagi yang membolehkan gandengan PH dengan UMNO di peringkat pusat boleh menang tanpa perlu bantuan parti-parti lain, dan di peringkat negeri boleh kembangkan sayap. Tetapi malangnya DAP sudah lihat UMNO ni hampir ditolak secara total oleh orang Melayu, jadi benda ni tidak dijangka. Jadi dengan adanya kemungkinan DAP akan hilang sokongan Cina pada tahap tertentu, dan dengan adanya kemungkinan DAP tidak akan dapat sebarang pertambahan dalam sokongan Melayu, maka DAP dengan PH sudah cemas kerana DAP boleh hilang kerusi di kubu kuat yang dikatakan kubu kuat yang ada orang Cina banyak, termasuk di Pulau Pinang. So atas sebab itu saya syak DAP sudah mempertimbangkan kerjasama dengan PAS. Dan benda ni bukan direka. Kit Siang sendiri dikatakan telah membuat satu kenyataan pada 14 atau 15 Mei di mana beliau nampak terbuka untuk pertimbang kerjasama dengan PAS.
dan seorang pemimpin PAS sudah dedah bahawa Kit Siang pelawar kerjasama, ya. Dan hadir dengan Tuan Ibrahim, dan saya percaya ini memang tepat, telah mendedahkan mereka di rapati mereka telah ada orang telah datang bertemu berkali-kali untuk menjemput PAS kerjasama. Maknanya DAP sudah terdesak untuk undi Melayu, sebab dia tahu PH akan teruk. UMNO memang mungkin boleh pupus sama sekali, ya. Dia dah sedar, dia pun tak yakin dengan Zahid dan UMNO untuk memberi undi Melayu, ya. Jadi ada pihak dalam UMNO yang berretorika kononnya DAP ni dia tak perlu sokongan Melayu, tambahan Melayu, dia boleh menang dengan kekuatan sendiri, ya. Ini hanya retorika yang dimainkan untuk cuba mengaburi mata rakyat orang Melayu. Kononnya DAP dengan UMNO ni kerjasamanya tak ada kaitan dengan nak cuba beri sokongan tambahan terhadap DAP, ya. Sebab orang Melayu dia tertanya-tanya, buat what for kita nak undi DAP? Oh, kau pergi kerjasama dengan DAP sebab kau nak beri undi Melayu kepada DAP. Jadi dia pun buat retorika DAP dah cukup kuat, dia tak perlu undi tambahan orang Melayu. Ini bohong. DAP terdesak untuk undi tambahan daripada orang Melayu untuk kembangkan sayap. Tetapi nampaknya percaturan ni bukan hanya tidak akan benarkan DAP kembangkan sayap, ianya akan runtuhkan DAP pada tahap tertentu. DAP akan hilang banyak kerusi, PH akan hilang banyak kerusi. So mereka dah cemas. Bila dah cemas, sampai boleh pertimbangkan PAS. Walhal Kit Siang menakut-nakutkan orang Cina supaya takut dengan PAS. Jangan lupa Kit Siang yang membuat kenyataan, ya. Gelombang hijau ini akan menjurus kepada kemungkinannya negara ini jadi negara Islam. Dia takut-takutkan orang Cina terhadap PAS. Ini jadi modal pada awalnya untuk cuba meyakinkan orang Cina, walaupun DAP kerjasama dengan UMNO, tetapi kita terpaksa terima untuk supaya PAS tidak mara ke hadapan dan menjadi kerajaan. Tapi last orang yang buat kata-kata Islamofobia inilah yang sedang mempertimbangkan kerjasama dengan PAS. Orang yang membuat kata-kata berbaur Islamofobia inilah yang gabungan yang dia wakili itu sudah merapati PAS untuk kerjasama untuk masuk kerajaan. Jadi maknanya secara tidak langsung orang ini sudah menipu orang Cina. Sekarang orang Cina ni, walaupun orang Cina ramai yang tak puas hati dengan kerjasama dengan UMNO, tapi mungkin 60 hingga 70% dia kata tak apalah, kita tutup sebelah mata lah asalkan tidak ada PAS. Tapi nampaknya DAP sendiri terbuka untuk kerjasama dengan PAS. Jadi mesej saya kepada orang Cina, macam mana anda boleh percayakan seorang penipu? Anda dah tahu, memang terang lagi bersuluh Anwar banyak menipu. Kata tak mau nak perang nepotisme. Dialah pengamal nepotisme terbesar dalam sejarah negara, dan ini terbukti. Dia beri lampu hijau, semua menteri boleh bawa ahli keluarga dalam kerajaan, ya. Dia kata nak perang rasuah, tapi yang tak ada hitam putih dia dakwa atas syak. Yang ada hitam putih dia naikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan banyak janji-janji yang dicapati yang saya rasa saya tak payah sebut, orang Cina pun tahu. Okey. Jadi bila awak dah tahu orang ni penipu, bila awak tahu DAP pun penipu, hari dulu kerjasama dengan PAS, lepas tu PAS musuh, lepas tu kerjasama dengan ni, lepas tu ini musuh. Dulu pergi rapati cium-cium dengan Mahathir. Saya masih ingat di Pulau Pinang, Guan Eng ada buat satu ucapan di Pulau Pinang. Dia puji Mahathir sebab banyak berjasa untuk membawa pembangunan kepada negara dan sebagainya, ya. Bila nak kerjasama depa puji, lepas tu depa bila tak mau kerjasama depa maki balik. Dulu kata baik, sekarang tak baik. Macam di Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim arwah, ya. Dulu he is the best menteri besar, tapi bila Tan Sri Khalid Ibrahim tidak ingin bekerjasama dengan Anwar untuk menggunakan dana negeri, ya, untuk tujuan-tujuan parti, he is the worst menteri besar. Siap dengan satu buku dokumen fitnah yang telah dibuat
untuk memfitnah Khalid Ibrahim. Akhirnya Saifuddin Nasution terpaksa meminta maaf untuk settle isu itu. Maknanya sah satu fitnah. Jadi bila dah ada perangai penipu ni, macam mana China boleh percaya bahawa kerjasama ni adalah untuk memastikan PAS tidak jadi kerajaan? Kalau orang ni boleh menipu demi kuasa dan kedudukan, esok mereka boleh tipu balik, kencing balik kat hang, kerana fokus mereka bukannya masa depan orang Cina, kebajikan rakyat, ianya adalah kuasa dan kedudukan. Jadi esok bila mereka rasa kedudukan mereka mungkin tergugat, mereka tidak akan fikir orang Cina, mereka akan berbalik dan pertimbangkan kerjasama dengan PAS. Tapi kalau dulu beritahu orang Cina, kita nak cantas gelombang hijau, jadi kita kena pastikan, kita kena kukuhkan keadaan, tak boleh benarkan PAS jadi kerajaan. Gelombang hijau ni boleh menjurus kepada negara Islam. Tapi bila keadaan dah tergugat, tiba-tiba orang yang dikatakan ancaman, orang yang dikatakan boleh menjadikan negara ini negara Islam jika mereka berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan, orang itulah DAP rapati untuk kerjasama. Jadi orang Cina ditipu. Sebab itu orang Cina kena fikir baliklah, macam mana mereka boleh sanggup mempercayai penipu. Once the person is a liar, he will lie in the future. Dah terbukti mereka tidak memikirkan kebajikan rakyat. So orang Melayu pula sekarang boleh lihatlah bahawasanya DAP PH sebenarnya amat terdesak untuk sokongan tambahan orang Melayu, dan mereka sudah begitu takut dengan gelombang biru hijau yang bakal mencetuskan satu tsunami di PRN yang akan datang. Dan dengan itu sudah ada langkah-langkah untuk cuba merapati PAS. Dan sekalipun PAS tidak bersetuju, dan memang PAS tidak akan bersetuju untuk kerjasama dengan DAP, tetapi dengan adanya cerita-cerita di media sosial bahawa DAP merapati PAS, mereka mengharapkan mungkin PAS dengan bersatu ada masalah. Jadi mesej saya kepada DAP, PKR, teruskanlah berharap, sebab tidak ada masalah antara PAS dengan bersatu, tidak ada masalah dalaman di PAS, tidak ada masalah dalaman Persatu, tidak ada masalah di belah pembangkang seperti mana adanya perpecahan di belah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.